Manakala panel kita yang ketiga sudah tidak asing lagi kepada kita tuan-tuan, ya. 2 minggu lepas pun beliau ada datang ke daerah Batu Pahat ini di dataran bandaraya sana, iaitu Profesor Madya Dr. Muhammad Ridwan T. bin Abdullah, pensyarah Universiti Pertahanan Malaysia, dan juga merupakan tuan-tuan ya ikon saudara baru Malaysia sebenarnya. Saya sendiri sebenarnya cukup meminati dan pernah mendengar ceramahnya di di Terengganu dulu. Ya. Jadi apa khabar Profesor? Sihat ya? Sebab itulah tuan-tuan, pada hari ini kita juga bukan hanya dapat mengumpulkan ahli panel yang cukup luar biasa sebenarnya, tetapi tuan-tuan, kita juga sebenarnya membawa mereka ini dengan satu misi ataupun tugas khas untuk memberitahu kita dan juga menyampaikan kepada kita maklumat-maklumat berkaitan tentang tajuk kita yang kita telah himpunkan, yang telah kita akan syarahkan pada hari ini, yaitu kesatuan, perpaduan, persaudaraan dan muafakatan umat adalah tuntutan fardu ain. Kita tahu tuan-tuan bahawa Allah SWT telah beritahu kita dalam Al-Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah dan janganlah kamu berpecah belah. Jadi saya nak terus pergi kepada ahli panel kita yang pertama, yaitu Profesor Madya Dr. Muhammad Ridwan T. bin Abdullah, supaya beliau dapat memberi nafisikan kepada kita, memberi maklumat tentang kita sebenarnya apakah yang dimaksudkan dengan tajuk kita yang panjang doktor pada hari ini ni. Dan sekiranya perpaduan, kesatuan, persaudaraan yang namanya ukhuwah yang dituntut dalam Islam, innamal mu'minuna ikhwah itu, maka adakah di sana terkhawatiri bala bencana, malapetaka kepada bangsa Melayu Islam khususnya di negara Malaysia yang tercinta ini? Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudara pengurusi majlis Al-Ustaz Al-Fadil Ustaz Tuan Haji Baharin bin Abdul Jalal, Qadi daerah Batu Pahat, seterusnya kepada tetamu-tetamu kehormat yang saya tak sempat nak catat nama-namanya, barisan ahli panel yang berbahagia, Datuk Nur Gadut, Tuan Syed Ismail Hashim, ibu-ibu, bapa-bapa, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah kita merafakkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nak cakap depan je lah. Tuan-tuan dan puan-puan dengar ke? Senang pakai hak ni aja. Bukan apa tu, payah sangat hak 3 tu. Kejap ada, kejap tak ada. Bukan, daripada saya tersangkut-sangkut nanti baik saya terus berdiri kat sini. Jadi kita mudah nak bercerita pada malam ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya diberi kesempatan untuk bercakap selaku ahli panel yang pertama. Malam tadi Kak Keluang pun pertama juga. Ingatkan nak bagi yang ketiga, bagi nombor 1 juga, elok juga. Lepas itu boleh saya habis cakap, saya nak balik. Sebab saya dah 3 hari dah 3 malam dah ni.
tak balik-balik rumah, makna ni 3 malam dah tak tidur bersama isteri saya ni. Itu maknanya dah apa tu lama saya daripada Pulau Pinang sampailah Johor 2 malam ni. Lepas ni kalau boleh dapat balik awal, alhamdulillah, pangkuannya boleh saya jenguk anak isteri kejap, dan besok datanglah balik ke Kota Tinggi bersama panel yang sama ini untuk cakap tajuk yang begitu panjang pada malam ini. Tajuknya tak pernah, jarang-jarang jumpa tajuk-tajuk panjang sebegini. Kesatuan, perpaduan, persaudaraan dan permuafakatan ummah adalah tuntutan fardu ain. Tuan-tuan, tajuk ini sejarah forum perdana, panjang. Nak menunjukkan bahawa benda ini benda penting, perkara besar yang perlu kita berikan perhatian. Dan kebetulan pula saya berada di padang yang bersejarah ni, tuan-tuan dan puan-puan. Bagaimana Ustaz Pengurusi sebutkan tadi, padang inilah tempat di mana almarhum Datuk On Jaafar, saya ni mengajar kenegaraan Malaysia, tuan-tuan. Saya ni mengajar kat Institut Pertahanan. Ini antara mata pelajaran ataupun subjek yang saya ajar kepada anak-anak kita yang belajar di sana. Jadi bila sebut perkara ini, saya nak sentuhlah sikit. Kalau tak sebut rasanya tak berapa nak jadi ceramah pada malam ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sepintah lalu bukan nak cerita pasal sejarah, nak cerita pasal tahun 1946 ini, apabila Harold McMichael, tuan-tuan pernah dengar tak nama Mangkuk Ayun ni? Harold McMichael, apabila Jepun kalah, British masuk balik ke tanah Melayu, maka Harold McMichael mengisytiharkan kesatuan Malaya ataupun disebutkan sebagai Malayan Union. Kalau ini buat secara ringkas saja, tak boleh cerita panjang-panjang pada malam macam ini. Bimbang cerita panjang-panjang, tuan-tuan yang duduk menyanda nanti duduk ya ceramah saya ni, bukan? Bukannya ya bertuju, dia lena kat kerusi tu, bukan? Jadi saya nak ringkaskan begini saja. Apabila British masuk balik selepas Jepun kalah, mereka nak membalas dendam terhadap orang Melayu. Sebab ketika itu, ketika Jepun masuk ke tanah Melayu, Jepun berbaik dengan orang Melayu. Ini cerita sikit ni. Maka apabila British masuk balik, Harold McMichael isytiharkan Malayan Union ataupun Kesatuan Malaya. Ringkaskan cerita, dia nak menarik kuasa raja-raja Melayu dan hak istimewa orang Melayu. Tuan-tuan kena dengar cerita ni, kena dengar sejarah ni. Sebab yang cakap ni orang Cina. Apa tu? Baik. Ambil tisu kejap. Sebab yang berceramah ini, yang berforum ini, yang bercakap ni, tuan-tuan, dia bukan Melayu. Dia cuba mengimbaukan balik sejarah supaya orang Melayu kembali balik memikirkan sejarah lampau. Bagaimana ketika itu, tuan-tuan, apabila British nak tarik kuasa raja-raja Melayu, nak tarik balik hak istimewa orang Melayu, tuan-tuan tengok ketika itu, orang Melayu ketika itu, tak kira apa juga latar belakangnya. Saya kena sebut sejarah ini sebab saya mengajar tiap-tiap tahun. Dua kali setahun. Mana setahun kita ada 2 semester. Kita mengajar tiap-tiap kali subjek ini kepada pelajar-pelajar kita yang berlainan ini. Tuan-tuan tengok ketika itu orang Melayu Islam, umat Islam ketika itu. Ini yang disebutkan tajuk forum pada malam ini, tuntutan fardu ain. Tuntutan maksudnya, tuan-tuan, kewajipan setiap umat Islam. Bukan kita letakkan kepada
kepada sekelompok, tetapi setiap umat Islam ini, saya tak kira lah, saya bangsa lain pun, hak ini Jawa, Tuan Pengurusi Jawa kan, dia tak tanya tadi, cuba tanya khabari, saya jawab aja, waras nyong iso ngomong Jawa, jangan main-main ini, apa itu Ustaz? Datuk Noh pun tak boleh ngomong Jawa, tapi saya bolehlah sitik-sitik tuan-tuan, banyak-banyak dah lupa dah, tapi bolehlah ingat-ingat balik tuan-tuan nak. Ya, saya nak sebutkan ketika itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tuntutan fardu ain itu ketika kuasa Melayu hendak ditarik balik di buminya sendiri, kuasa raja-raja Melayu, kuasa hak istimewa orang Melayu nak ditarik balik. Ketika itu umat Islam, tuan-tuan tengok, tak kira kaya ataupun miskin, topi apa, pakai kepiah apa, jubah apa, warna putih, kuning, merah, hijau dan sebagainya. Malam ini tuan-tuan pandai sungguh, saya pun tak tahu gambar baju saya malam ni sama dengan yang saya pakai malam ni. Saya pun kata ini menjadi sungguh tuan-tuan lah, tuan-tuan, tapi baju ini tidak melambangkan seseorang. Sebab kadang-kadang kita tengok orang pakai baju warna apa pun kita kira ini dah warna ini lah ni, bukan? Tapi saya nak sebutkan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tahun 1946 orang Melayu, umat Islam ketika itu orang lain tidak menentang Malayan Union, sebab orang lain tidak terjejas sedikit pun, tak ada terjejas bangsa lain, orang bukan Islam langsung tidak menentang Malayan Union sebab menguntungkan mereka. Tetapi yang terjejas teruk ketika itu adalah umat Islam, adalah orang Melayu. Dan tuan-tuan nampak ketika itu bagaimana orang Melayu bangkit tanpa mengira latar belakang, tanpa mengira siapa mereka, ideologi dan sebagainya. Tuan-tuan lihat mereka bersatu hati, bersatu padu, bermuafakat, menolak Malayan Union ini sehingga British takut. Tuan-tuan tengok ketika itu pada tahun 46 itu juga Malayan Union dibatalkan, dimansuhkan. Dan selepas itulah, maka tuan-tuan lihat selepas 2 tahun selepas itu, maka digubal pula Persekutuan Tanah Melayu 1948, mengembalikan balik kuasa raja-raja Melayu dan hak istimewa orang Melayu. Saya kena sebut perkara ni tuan-tuan, sebab sejarah memang tidak boleh dipadamkan, dan sejarah ini sepatutnya menjadi panduan kepada kita, menjadi pedoman kepada kita, menjadikan kita ini ambil iktibar daripada sejarah ini. Sebab Allah suruh pun kita mengambil iktibar ini, fa'tabiru ya ulil absar. Allah nak kita ambil peristiwa yang berlaku itu sebagai pengajaran, wahai ulil absar, orang-orang yang mempunyai pandangan. Dan sejarah ini tuan-tuan lihat, perpaduan, kesatuan, permuafakatan, persaudaraan. Apa lagi perkataan yang tinggal lagi? 5 perkataan tu: kesatuan, perpaduan, persaudaraan, permuafakatan. Tuan-tuan lihat ketika itu, tanpa mengira latar belakang, orang Melayu Islam bersatu sehingga Malayan Union dibubarkan pada masa itu, dan kuasa Raja Melayu dan hak istimewa Melayu, orang Melayu dikembalikan disebabkan adanya perpaduan itu. Ini sebab ada anak-anak muda kita ini, anak-anak daripada Mahat Tahfiz mana pun saya tak tahu. Saya kena sebut perkara ini supaya pisang tidak berbuah 2 kali. Tuan-tuan kena ingat. Dan
Dan sejarah itu seolah-olah nak berulang balik hari ini. Sebab umat Islam hari ini sudah berpecah. Umat Islam tidak lagi bersaudara. Sebagaimana ayat yang dibacakan oleh Tuan Pengurusi tadi, ya, supaya kita ini berpegang kepada agama Islam ini dan jangan berpecah belah. Tuan-tuan lihat hari ini seolah-olah perkara itu sudah mau kita ulangi balik hari ini di tempat bersejarah ini. Ya, kita berpecah sehingga tali silaturahmi, tali persaudaraan kita sudah nampak hampir terputus. Ya, tuan-tuan perhatikan. Baik, kat bawah tu kecoh siapa? Risau saya tengoknya. Apa tu? Nak edarkan makanan ke? Nak edar hantar ke atas ni sikit. Ustaz Ismail Hashim tak makan ni. Saya nak sebut tuan-tuan, nak panjang sikit lah bagi masa saya lebih kurang setengah jam lebih kurang kot. Ya, tuan-tuan sekalian, saya nak sebutkan hari ini seolah-olah kita nak mengulangi sejarah sedemikian rupa, bukan sejarah penyatuan perpaduan umat Islam sehingga kita berjaya memansuhkan Malayan Union. Sejarah yang saya maksudkan, ya, sejarah apabila orang nak mengambil kuasa, ya, raja-raja Melayu ini, hak-hak istimewa Melayu ini, kita masih lagi tidak boleh bersatu. Kita masih lagi bergaduh. Kita masih lagi berbalah antara satu sama lain. Sedangkan tuan-tuan lihat dalam sejarah, sejarah apa sekalipun, tuan-tuan mengimbau balik, ya, sejarah peperangan demi peperangan yang dilalui oleh umat Islam. Tentera kita kebanyakan dalam peperangan bilangannya lebih sedikit daripada orang bukan Islam. Dalam perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq dan sebagainya, tentera Islam bilangannya lebih sedikit. Tetapi tuan-tuan lihat yang sedikit ini persaudaraannya kuat, perpaduannya hebat, ya, kesatuannya mantap. Tuan-tuan lihat yang sedikitnya ini, ya, sentiasa menang dalam peperangan demi peperangan. Walaupun dalam peperangan Uhud kita kalah, tetapi kita menang dalam arti kata yang sebenarnya. Walaupun di atas kertas itu nampak kalah. Saya nak sebutkan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian, semua ini berlaku disebabkan oleh kesatuan perpaduan yang mantap di kalangan umat Islam ini. Sehingga akhirnya tuan-tuan lihat umat Islam berjaya menguasai hampir, ya, keseluruhan dunia itu satu masa itu. Ya, tuan-tuan tengok satu contoh lagi, Panglima Muhammad Al-Fatih. Ini cerita sajalah. Panglima ataupun seorang negarawan, pemimpin negara ulung, Muhammad Al-Fatih, kita pun telah forum perdanakan tajuk ini. Umur baru 19 tahun. Tuan-tuan tengok, dia pimpin 150,000 bala tentera. Akhirnya berjaya menawan Istanbul ataupun Konstantinopel. Tuan-tuan lihat kenapa dan mengapa Muhammad Al-Fatih umat Islam ketika itu menjadi begitu hebat, menjadi begitu kuat. Sebab dia ada kaitannya dengan tajuk forum kita pada malam ini. Sama juga Salahuddin Al-Ayyubi sebelum itu, sehingga berjaya menawan Palestin. Tuan-tuan lihat kenapa mereka menang. Dia ada kaitan dengan perpaduan umat Islam. Dan tuan-tuan cuba imbau balik
Kenapa hari ini Palestin jatuh ke tangan Yahudi? Kenapa Empire Ottomania jatuh? Disebabkan umat Islam ketika itu mula bergaduh sesama sendiri, memutuskan tali silaturahmi. Kejap tuan-tuan, suara nak serak ini, nak minum kejap. Nak sabar macam mana tuan-tuan? Tuan-tuan pun kata saya dah lebih Melayu pada Melayu. Ya? Sebab kita jadi begitu, sebab kita takut dengan perpecahan yang melanda umat Islam pada hari ini. Kalau orang Melayu Islam lemah, mu'alak pun hilang tuan-tuan. Jangan tuan-tuan ingat bila orang Melayu lemah, umat Islam lemah, ini mu'alak boleh selamat. Mu'alak lagi sikit. Ya, orang yang masuk Islam di negara kita, di kalangan orang Cina lebih pada 60,000 ya. Kalau tuan-tuan lemah, nak lari ke mana dia? Ya, saya nak sebutkan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kekuatan kita daripada dulu, ya, sampailah Empire Islam jatuh dalam Perang Dunia yang pertama. Kita kuat kerana kita bersatu. Kita jatuh, kita lemah, kita dipijak-pijak kerana kita tidak bersatu, memutuskan tali persaudaraan sesama kita, menjadikan kita lemah dan orang lain mengambil kesempatan. Tuan-tuan lihat hari ini apa yang berlaku di Palestin. Bumi asal umat Islam telah jatuh kepada orang lain. Saya kena sebutkan ini, dan tidak pernah berlaku dalam sejarah. Ya, jarang berlaku bumi kepunyaan umat Islam ini jatuh ke tangan orang lain. Dia berlaku selepas umat Islam berpecah, umat Islam lemah. Ya, jika tidak, tuan-tuan akan lihat Palestin itu milik umat Islam hari ini. Tetapi tuan-tuan tengok sebesar Palestin itu, umat Islam ada semenanjung Gaza dengan tebing barat saja. Sikit saja yang tinggal. Hak lain semua dikuasai oleh Yahudi Zionis ini. Ya, itu sudah terlepas. Di tanah Melayu pun telah terlepas juga. Saya kena ingatkan ini tuan-tuan. Saya mengajar sejarah ini. Ya, Kepulauan Melayu telah pun terlepas di selatan tanah air ini. Ya, ia berlaku, ada kaitannya dengan kedudukan kita pada hari ini. Sebab ketika itu tuan-tuan lihat, ya, saya cuba mengimbaukan balik perkara ini supaya kita lihat tajuk kita yang panjang ini dengan bersungguh-sungguh, dengan serius. Ya, kebanyakannya umat Islam ini hilang kuasa, hilang negara, hilang sempadan dan sebagainya disebabkan oleh perpecahan yang berlaku sesama mereka. Ya. Dan kalau berpecah ini, kita memperkatakan benda-benda yang besar tak apa. Ini berpecah sebab pasal warna. Saya pakai songkok, salah. Datuk Noh pakai jubah, salah. Pakai baju hijau pucuk pisang, salah. Pakai baju biru, salah. Nak buat kenduri kahwin, esok nak buat kenduri kahwin, tengok kemah, warna apa nak pilih, salah. Pengantin nak pilih baju, salah. Pengambilnya umat Islam ini buat apa pun semua salah. Ni umat Islam hari ini. Senyap dah tuan-tuan ni. Tuan-tuan dengar baik-baik ni.
Saya kena sebut ini. Tuan-tuan lihat hari ini, kita asyik salah menyalah antara satu sama lain, sehingga perkara-perkara asas tidak dapat dilihat. Cuba tuan-tuan ambil iktibar daripada peristiwa ketika Al-Syahid Hasan Al-Banna. Ini cerita aja. Didatangi oleh sekumpulan umat Islam. Sebab umat Islam ni dia bergaduh nak buat semayang tarawih 8 rakaat ke 20 rakaat. Bergaduh benda-benda sunat ni. Kalau bergaduh berbincang benda-benda wajib ni tak apa. Macam kita malam ini nak berbincang soal perpaduan kekuatan umat Islam, ini benda besar. Ini bergaduh nak buat semayang tarawih 8 rakaat ke 20 rakaat. Hasan Al-Banna tanya balik kepada orang itu, semayang tarawih ini sunat ke wajib? Ini semayang tanya kepada budak-budak pelajar mak tahfiz ini, semayang sunat apa tu, semayang tarawih sunat ke wajib? Sunat. Tuan jawab seorang aja. Sunat tuan-tuan. Tak buat pun tak apa. Ya. Saya selalu sebut sama juga. Semayang berjemaah. Ya, antara tuntutan semayang berjemaah, semayang sunat dengan semayang fardu, mana yang dituntut? Semayang fardu. Jadi kenapa bila semayang jemaah fardu isyak, semayang fardu subuh sikit sangat orangnya, bila semayang sunat tarawih sampai tak muat-muat masjid? Sedangkan tuan-tuan tak semayang tarawih pun tak dosa. Tapi jangan tahun ni tak pergi pula. Saya nak sebutkan soal sunat tu. Betul tak tuan-tuan dah? Kalau tuan-tuan buat paling baik, kalau tak buat pun tak dosa. Tapi jangan sampai bergaduh. Hasan Al-Banna akan tanya balik, semayang tarawih sunat ke wajib? Maka ketika itu mereka jawab sunat. Kemudian Hasan Al-Banna tanya balik, bergaduh sampai putus silaturahmi ni, ataupun dalam kata lain, ya, menjadikan umat Islam ini bersatu padu, ya, bersatu hati, sunat ke wajib? Diam pula. Tuan-tuan, tuntutan perpaduan umat Islam sunat ke wajib? Wajib. Sebab itu tajuk forum kita pada malam ini, ini baru nak masuk tajuk. Habis pukul berapa tuan-tuan tunggulah. Saya pun kerja juga besok, nak balik ke Kuala Lumpur. Takkan tuan-tuan ofis depan mata tak boleh tunggu sampai pukul 1 pagi dah. Bukan? Minum kejap. Suara tak pernah ada. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tuntutan hari ini soal perpaduan, permuafakatan, kesatuan, persaudaraan, nak menyatu padukan umat Islam hari ini sudah sampai ke peringkat wajib, ataupun kita sebut pada malam ini fardu ain. Perkara yang mesti dilakukan oleh umat Islam. Dan ditanya tadi, apa akan berlaku kalau tuan-tuan biarkan perkara ini? Saya nak sebutkan, bukan saja sebut, nak memberikan amaran kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tidak mustahil akan berlaku lagi dalam satu sejarah yang jarang-jarang berlaku. Satu bangsa akan kehilangan negaranya ataupun buminya sendiri. Ini satu amaran yang agak keras tuan-tuan. Kita tidak boleh, mustahil akan
mengulangi sejarah apa yang berlaku di Palestin. Saya bila bercakap soal ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya serius, saya bersungguh-sungguh. Saban kali saya menulis dalam surat khabar, dalam buku, dalam majalah dan sebagainya, saya sentuh perkara-perkara sebegini. Ya, tuan-tuan jangan risau, pukul 10 saya berhenti. Ya, tengok jam aja, bila pula nak bagi yang berbahagia Datuk Noh bercakap pula, Datuk Syekh Ismail Hashim nak bercakap, bukan tuan-tuan? Saya ni bukan tirai je, sudahlah. Tengok gambar beza sangat. Hak ni pasal apa? Mata saya kecil sebelah, sedangkan mata saya tengok taklah juling begitu kan. Tapi tak apalah tuan-tuan, nak jadi begitu kan. Comel saya tengok tu. Saya pun tak ada gambar tu. Nanti tag kat Facebook saya je. Dalam masa lebih kurang 8 minit ini tuan-tuan dan puan-puan, saya nak sebut, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan manusia ini mengikut bangsanya di tempat-tempat yang tertentu. Biar saya berterus terang, walaupun perkara ini payah orang nak terima. Sebab itu tuan-tuan lihat, bangsa itu, nama bangsa itu akan menjadi nama negara. Tuan-tuan tengok, Allah kumpulkan orang-orang Arab, tuan-tuan akan tengok nama negara-negara Arab muncul. Arab Saudi, Kuwait, Mesir, Libya dan sebagainya. Tuan-tuan perhatikan, tamadun Mesir lebih pada 2000 tahun. Tuan-tuan tengok, disebabkan Mesir hari ini berpecah belah, sampai sekarang tamadun 2000 tahun ini masih lagi tidak boleh bangkit. Negara barat seperti Switzerland, tamadun dia, negara ini baru lebih kurang umur dia 150 tahun. Tuan-tuan tengok, disebabkan oleh umat bukan Islam ini bersatu. Tuan-tuan tengok di Switzerland, dia tak ada koko pun, tak ada apa benda pun. Koko yang paling baik, coklat yang paling baik dihasilkan oleh Switzerland. Dalam masa tuan-tuan tengok, negara dia usia 150 tahun. Negara-negara Islam ni tuan-tuan ribuan tahun. Tuan-tuan perhatikan, tak bangkit-bangkit disebabkan oleh mereka berpecah. Tuan-tuan tengok negara lain, Allah jadikan bangsa India, maka terbitnya sebuah negara yang ambil nama bangsa itu, bangsa India, namanya India. Negara-negara ini kalau tuan-tuan kaji, dia tidak semula jadinya berbilang bangsa, tak ada. Allah jadikan manusia ini satu bangsa di suatu tempat. Sebab itu bangsa Cina ada nama negara-negara Cina. Sama juga bangsa Siam, negara dia negara Siam. Orang Vietnam, negara Vietnam. Tuan-tuan nampak dah tu. Dengan sebab itu Kepulauan Melayu, Allah jadikan orang Melayu namanya Tanah Melayu. Kenapa dia jadi Malaysia, itu ada sejarahnya. Itu pun ada lagi identiti Melayu, Melaynya kat situ. Saya malam ini jarang-jarang bawa tajuk ini, tetapi oleh kerana saya berada di padang ini macam ceramah kepada pelajar saya pula. Tuan-tuan jangan marah ni. Pelajar-pelajar saya memang saya hentak dicukup-cukup supaya dia jadi Muhammad Al-Fatih, umur 19 tahun, jadi pemimpin negara, panglima hebat, memimpin bala tentera. Dia tak main, dia tak merempit, dia tak mendadah dan sebagainya. Dan saya nak ingatkan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Oh ya, ingatkan, nak bagi tahu suruh berhenti. Belum habis lagi ni, baru nak landing. Apa tu, baru nak landing. Apa tu tuan-tuan sekalian? Ya, saya nak sebutkan kepada tuan-tuan dan puan-puan sikit saja lagi ini. Allah jadikan sesuatu bangsa di sesuatu tempat tanahnya
nama bangsa itu akan nak jadi nama negara dia. Inilah yang berlaku di dunia ini. Berbilang apa tu, bermasyarakat majmuk, berbilang bangsa ini, dia berlaku disebabkan oleh penghijrahan dan ada sejarahnya yang tersendiri. Ini sejarah yang tidak boleh dipadamkan. Sebab itu apabila ditanya apa akan jadi jika umat Islam ini terus berpecah, tidak menyahut tuntutan perpaduan ini sebagai fardu ain, tidak mustahil tuan-tuan akan kehilangan bumi sendiri. Dan sekarang pun sudah dilihat seolah-olah merempat di bumi sendiri. Minta maaf ini tuan-tuan, kasar ini sikit perkataannya, tetapi dah tuan-tuan jemput penceramah satu Malaysia, nak buat macam mana bukan? Kalau tuan-tuan nak dengar sama aja, tak payah jemput saya lagi dah. Boleh saya tidur dengan bini saya malam ini, bukan? Tetapi saya kena ulang dan ulang bercakap. Sebab inilah yang saya sebut dan ulang-ulang, sehingga kan saya diserang, dikutuk, dihina dan sebagainya. Dan kalau tuan-tuan teruskan perpecahan ini, tidak mustahil. Ya, hari ini saya sebut, dalam keadaan hari ini pun sudah nampak kita mengemis di bumi sendiri. Tak mengemis macam mana tuan-tuan? Anak-anak muda sudah tidak lagi menjadi Muhammad Al-Fatih. Anak-anak muda merempit, isap dadah, terjebak dalam gejala sosial dan sebagainya. Sebab itu saya puji anak-anak muda yang hadir pada malam ini. Sebab dia nak jadi Muhammad Al-Fatih, bukan? Sebab kita nak mengulangi zaman kegemilangan Islam. Tetapi kalau tuan-tuan tengok hari ini, kita didedahkan dengan cerita-cerita merempit dadah dan sebagainya. Kalau anak-anak kita, anak-anak muda kita ini, ya, ditambah juga dengan perpecahan kita ini, kita masih tidak sedar-sedar lagi. Saya yakin dan percaya kita akan menyesal satu masa nanti. Saya minta maaf banyak-banyak tuan-tuan kerana bercakap perkara sebegini. Dan saya jarang bercakap dalam forum perdana kat TV macam ini. Betul tak? Tuan-tuan tengok forum perdana dah 5 minggu berturut-turut, muka sepet ni aje lah. Tuan-tuan tengok dalam Astro pula, Liga Ilmu, debat antara ustazah pilihan dengan imam muda, muka ni juga. Ya, hak sepet ini mengingatkan yang mata besar ni. Sebab ikatan agama kita teramat kuat. Ya. Ikatan Islam kita teramat kuat mengikat kita. Sebab itu malam ini saya lantang sedikit. Sebab kita sudah tidak ada banyak masa. Sebab itu kesempatan demi kesempatan diambil oleh orang lain, dan kita nampak perkara itu, dan kita masih lagi tidak kembali ke pangkal jalan. Sesama kita masih lagi tidak boleh berbincang semeja. Kita boleh berpeluk-peluk dengan orang lain, sesama sendiri, mata yang sama, kulit yang sama. Kita tak mau pun berpeluk-peluk nak berbincang antara satu sama lain. Malah kita biarkan jurang itu semakin lama semakin melebar. Perpecahan kita semakin lama semakin teruk. Dan saya nak ulangi sebelum saya berundur tuan-tuan. Kata nak berhenti pukul 10 dah lebih dah. Masa sudah tidak banyak lagi untuk kita. Dan saya selalu menyeru kepada anak-anak muda kita ini, masa bermain kita sudah hampir tamat. Kalau kita asyik menyanyi aja sampai lupa semayang, lupa nak bina negara, lupa agenda agama, lupa agenda bangsa. Kita main di padang bola sampai lupa semayang. Kita bergaduh sampai pecah
silaturahmi, tuan-tuan yakinlah kita akan dikutuk oleh anak cucu kita nanti. Ni macam ceramah saya seorang je malam ini. Saya nak sebut tuan-tuan, kita akan dikutuk oleh anak cucu kita nanti, kerana ketika itu tanah, air ini, bumi kita ini mungkin tidak menjadi milik anak cucu kita lagi. Dan sejarah ini sudah pun berlaku di selatan negara kita. Saya cuma ulangi tuan-tuan, walaupun sakit untuk bercakap tajuk ini. Kalau masuk YouTube lagi sakit, dikutuk diorang lepas ini. Dia akan kata tak sedar diri, buang aja nama T itu. Tuan-tuan, saya dah tak larat baca dah benda-benda macam itu. Tetapi atas dasar sayangkan kepada kita sesama umat ini, kerana kita diikat dengan ikatan agama yang begitu kuat, maka saya memberanikan diri untuk bercakap. Mudah-mudahan tuan-tuan tak kecil hati. Kalau tuan-tuan merasakan yang sepik ini nak menyindir tuan-tuan dan perempuan, lain kali jangan panggil. Saya pun tak nak datang lah. Ya, ini 3 hari 3 malam, besok keluar lagi malam yang keempat pula. Semata-mata nak memastikan kita menjadi manusia tidak menangis di bumi sendiri, tidak merempat di bumi sendiri, walaupun ciri-cirinya itu sudah begitu banyak, sudah hampir kepada kita. Saya mohon maaf banyak-banyak tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kerana mungkin saya agak garang sikit pada malam ini, bukan? Kalau tengok selalu dalam forum perdana asyik mencuit-cuit je Datuk Noh, cuit-cuit Ustaz Ismail Hashim dan sebagainya. Malam ni tak cuit-cuit dah, masuk-masuk dia 6 terus dah, sebab dah geram tuan-tuan. Saya tidak mahu melihat kehancuran umat seagama saya ini, walaupun kita berbeza bangsa. Saya tidak rela umat seagama dipijak, dihina sedemikian rupa. Nanti di akhirat nanti pun, di alam kubur nanti pun, malaikat tak tanya kita ni Cina ke Melayu, betul ke? Tapi Allah akan tanya, malaikat akan tanya soalan bocor. Siapa Tuhan kamu? Apa agama kamu? Dia tak tanya apa bangsa kamu. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, atas dasar agama kita lah pada malam ini kita bersama. Sebab itu saya menyeru kepada tuan-tuan dan puan-puan daripada ujung kaki sampai ke ujung kepala, bukan ujung rambut, sebab rambut tak ada. Nak cerita je, ni nak kesat peluh, dah banyak ni, basah ni, sampai ujung kepala. Orang Melayu kata saya ujung rambut tu kan, saya tak ada rambut dah. Saya ujung minta maaf daripada ujung kaki sampai ujung kepala, minta maaf kalau tuan-tuan rasa tergurih dan sebagainya. Tetapi inilah perkara, walaupun pahit, terpaksa kita terima supaya kita boleh berubah, supaya kita boleh transform. Transform ni ambil daripada perkataan apa tu, diolah balik jadi transformasi, mana berlaku perubahan itu. Itu saja tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.